Sarawak hantar atlet dalam acara sukan tertentu sebagai persiapan Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024. Perinciannya bersama Bu Mawin. Bu Mas, silakan. Baik Nurul, terima kasih. Sarawak mengambil inisiatif menghantar atlet dalam acara sukan tertentu dengan mendapatkan latihan dan menyertai pertandingan di luar negara sebagai antara persiapan menghadapi Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2024. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata antara sukan berkenaan termasuk lawan pedang. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan walaupun lawan pedang merupakan sukan yang kurang popular di negeri ini, namun Sarawak menaruh harapan atlet terbabit akan mampu menyerlah semasa tamasya tersebut. Selain itu, beliau berkata acara air seperti pelayaran juga disifatkan perlu diberi anjakan kerana ia juga bukan sukan yang menonjol di bumi Kenyalang. Tapi kalau dapat niat di hati saya, niat di hati CEO kita, semuanya mesti mempunyai semangat juang yang tinggi, kerana kita mahu kalau dapat tiap-tiap sukan, tiap-tiap persatuan, tiap-tiap sukan kita dapat deliver emas. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim mendedahkan terdapat beberapa skuad sukan yang telah bersiap sedia untuk memberikan saingan pada tamasya berkenaan. Ujarnya, sebagai langkah proaktif memastikan skuad terbabit kekal kompetitif, mereka turut dihantar menyertai pelbagai kejohanan atau pertandingan di dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian pada sidang media pertandingan 10 pin bowling bagi Piala Sukan Hornbill Sarawak di Kuching. Pertandingan berkenaan akan berlangsung di Kuching bermula 3 hingga 9 Julai depan. Sebanyak 36 pasukan telah mengesahkan penyertaan termasuk dari Sabah, Pulau Pinang, Selangor dan Kuala Lumpur selain tuan rumah Sarawak. Baik, keberanian seorang guru yang melindungi kanak-kanak daripada serangan seorang remaja yang memecah masuk ke tadbika kemas Kuala Rajang di Tanjung Manis baru-baru ini wajar dicontohi serta diiktiraf. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia menunjukkan sikap bertanggungjawab seorang warga pendidik dalam memastikan keselamatan muridnya. Keberanian seperti ini adalah keberanian yang patut dicontohi dan juga perlu kita iktirafkan. Ini selari dengan hasrat kita, iaitu melihat guru-guru kita adalah guru-guru yang sangat bertanggungjawab. Guru di peringkat tadika, tabika, prasekolah kita adalah guru-guru yang sangat bertanggungjawab, sangat mengutamakan keselamatan anak-anak kita di bawah jagaan mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat tadbika kemas Kuala Rajang di Tanjung Manis. Lawatan itu susulan kejadian amok dan pecah masuk seorang remaja ke tadbika tersebut pada 13 Jun lepas sehingga menyebabkan kecederaan terhadap seorang guru wanita, Hanifah Yassin. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fatimah bertegas aspek keselamatan di kalangan masyarakat yang melibatkan penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang sehingga menyebabkan kejadian jenayah akan terus dipertingkatkan. Jelasnya, perbincangan bersama agensi-agensi yang berkaitan akan dilaksanakan bagi menangani isu dadah yang terus memberi ancaman kepada kesejahteraan komuniti. Kita perlu bincang perkara ini di dalam jawatan kuasa One Stop Committee menangani isu dadah dan substance, di mana agensi-agensi kita seperti agensi penguatkuasaan dan agensi-agensi yang tanggungjawabnya bukan dalam bentuk penguatkuasaan tetapi dalam aspek iaitu creating awareness, kemudian memastikan mana yang terlibat dalam isu dadah dan substance ini dapat dikenal pasti dan diberi rawatan yang sewajarnya. Sementara itu, pada lawatan tersebut, Datuk Seri Fatimah turut menyampaikan plak dan sijil penghargaan kepada guru tersebut. Kesedaran masyarakat terhadap masalah pembakaran terbuka dan kesan buruknya terhadap kualiti udara, kehidupan haiwan, ekosistem dan kesihatan manusia harus dipertingkatkan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, isu pencemaran udara dan jerebu merupakan isu alam sekitar bukan sahaja di peringkat tempatan, malah peringkat serantau dan antarabangsa.
Datuk Len Talif menjelaskan pembakaran terbuka, asap kenderaan bermotor, asap kilang, kuari dan pelombongan aram batu antara penyebab fenomena jerebu. Dalam usaha kita meningkat kesedaran melindungi alam sekitar untuk kepentingan sejagat. Kerjasama sebegini mencerminkan komitmen kita rakyat Sarawak dalam menjaga alam sekitar untuk kepentingan generasi kini dan yang akan datang. Jadi program sebegini perlu diteruskan dan dipertingkatkan dan menjangkau pelbagai lapisan masyarakat. Beliau memberitahu komuniti setempat mempunyai peranan yang penting bagi membantu pihak berkuasa untuk menangani masalah berkenaan. Tegasnya, masyarakat diingatkan untuk bertanggungjawab melindungi alam sekitar serta tidak menjalankan pembakaran terbuka yang boleh menyumbang kepada jerebu. Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang berkata demikian pada majlis penutupan program kesedaran alam sekitar bertemakan pembakaran terbuka dan kesan jerebu di Sarike. Datuk Len memberitahu program sebegini perlu diteruskan dalam usaha melestarikan alam sekitar seiring dengan agenda pembangunan negeri serta menjadi amalan dalam kehidupan masyarakat di Sarawak. Kerajaan negeri terus memberi penekanan terhadap pembangunan yang seimbang bukan sahaja dalam aspek infrastruktur fizikal, malah juga pembangunan modal insan ke arah menjadi sebuah negeri serta rakyat yang maju dan berdaya saing. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul, selain tumpuan terhadap pembangunan modal insan dalam bidang akademik, kerajaan negeri juga memandang serius untuk mencungkil bakat muda yang dapat memacu pertumbuhan industri kreatif dan seni persembahan di Sarawak. Jelasnya, ini terbukti dengan kejayaan dalam penganjuran pelbagai acara seni persembahan, muzik dan kebudayaan seperti Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia, RWMF dan Anugerah Festival Filem Antarabangsa ASEAN yang sudah menempatkan Sarawak di arena seni global. Tambahnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada tahun lepas memperuntukkan sejumlah 10 juta ringgit dalam usaha menyemarakkan industri kreatif di Sarawak. Justru beliau yakin dengan usaha sama institusi pengajian tinggi seperti Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, yang menyediakan jurusan pengajian dalam industri kreatif, selain penglibatan agensi penyiaran seperti RTM dan TVS, Sarawak mampu mengetengahkan bakat-bakat baharu yang berkualiti. Datuk Abdullah Saidul berucap merasmikan program Cetusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir Cipta 2023 anjuran Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif FSGK di UNIMAS Kota Samarahan hari ini. Acara tahunan itu merupakan satu platform bagi pelajar-pelajar tahun akhir FSGK UNIMAS untuk mengetengahkan karya-karya mereka dalam pelbagai ragam seni. Seramai 10 orang telah ditangkap atas kesalahan penyalahgunaan dadah di bawah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dalam Operasi Bersepadu Pencegahan Jenayah Khas Fasa 1. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah menerusi kenyataan media berkata, dalam operasi bermula 23 hingga 26 Jun, sebanyak 56 keping saman juga telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik. Semasa operasi dijalankan, sebanyak 46 buah premis dan 607 orang terdiri daripada 437 lelaki dan 170 perempuan telah diperiksa. Operasi tersebut memberi tumpuan kepada pencegahan dan pembanterasan jenayah bagi kes-kes yang meningkat termasuk rondaan pencegahan jenayah di lokasi tumpuan ramai, kawasan sasaran dan berisiko tinggi. Dalam pada itu, ACP Esmond memaklumkan kadar statistik jenayah indeks bermula Januari hingga Jun tahun ini menurun sebanyak 8 kes berbanding 392 kes untuk tempoh sama tahun lepas. Sementara itu, 399 kes jenayah bukan indeks direkodkan untuk tempoh sama meningkat kepada 130 kes berbanding 269 tahun lepas. Seramai 900 orang dari seluruh negara dan negara serantau dijangka menghadiri program Muktamar Masjid-Masjid Serantau 2023 yang akan berlangsung pada Rabu dan Khamis hadapan. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha memberitahu negara serantau yang terlibat termasuk Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam akan membentangkan 14 kertas kerja dalam persidangan tersebut.
Datuk Misnu memberitahu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka akan merasmikan persidangan tersebut pada hari Rabu manakala majlis penangguhan akan disempurnakan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Muhammad Asfia Wanasa. Tak banyak lagi, kesemua panel akan berkongsi berkaitan pengurusan masjid seliaan masing-masing dalam 4 sidang iaitu masjid sebagai lambang kemegahan daulah, merekayasa inovasi dan kreativiti dalam program pengimarahan masjid, masjid sebagai model pembangunan lestari dan dinamika pengurusan masjid dalam memperkasakan ekonomi karya masjid. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa sidang media di Kuching hari ini. Dalam pada itu, beliau turut menjemput orang ramai hadir ke forum perdana yang akan diadakan pada Selasa minggu hadapan bersempena dengan persidangan tersebut di Masjid Ikhwanul Islam Taman Sukma Kuching. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, silakan. Bu Mawin, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu.